Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, kalau sebelum ni kita dah bincang mengenai tentang muqaddimah, tentang idea-idea orientalis, tentang bagaimana sebenarnya Al-Quran ini mempunyai beberapa isu. Yang pertamanya dia anggap isu sebagai the Quranic, maknanya tentang the Arabic origin, tentang asal-usul bahasa Al-Quran tu benarkah dia berasal daripada bahasa Arab ataupun tidak, seperti mana yang telah diutarakan oleh seorang orientalis yang Profesor Andrew Ripin. Begitu juga dengan beberapa kalimah-kalimah yang dilihat sebagai perkataan asing. Seakan-akannya Rasulullah ni dah biasa dengan perkataan asing, dia dah biasa bertutur, berkomunikasi dengan orang asing. Lalu orientalis beranggapan mungkin sebenarnya Rasulullah yang karang Al-Quran, kerana perkataan-perkataan asing ni menggambarkan yang Rasulullah SAW sendiri pernah berkomunikasi dengan orang-orang asing tersebut. Yang mana kita dah bincang yang sebelum ini, secara umumnya mungkin idea-idea ataupun perkataan-perkataan asing ni masuk dari aspek bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan golongan yang tertentu. Secara umumnya Otto Jeffrey dia memberikan 3 pintu utama, 3 punca bagaimana perkataan asing tu masuk ataupun macam mana Rasulullah boleh tahu tentang perkataan asing. Dia kata yang pertama, there was account about the Prophet's personal relationship with several companion who hail from Habsyah. Dia kata ada beberapa riwayat yang menunjukkan sebenarnya Rasulullah ni ada personal relationship, memang ada hubungan secara personal dengan beberapa orang yang berasal daripada Habsyah itu sendiri, seperti Ummu Aiman, begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Jadi dia kata tak heranlah kalau kita tengok ada beberapa perkataan yang datang daripada perkataan-perkataan utopia ni ataupun bahasa-bahasa utopia ataupun bahasa Habsyah ini tadi masuk ke dalam bahasa-bahasa Al-Quran. Begitu juga dengan hubungan Arab sendiri dengan kerajaan Byzantine. Yang ni yang Otto Jeffrey kata, dia kata in fact several well-known Jahili poets were reported to have reached the Roman palace in Constantinople. Dia kata sebenarnya beberapa orang daripada penyair-penyair dalam kalangan Arab Jahiliyah sendiri pernah masuk ke dalam istana Constantinople. Dia kata antaranya Imru'ul Qais dengan Uthman bin Al-Huwairith were among the Arab figures who were believed to have stepped into Byzantine palace. Maknanya ada beberapa tokoh Arab sendiri yang pernah duduk dalam kalangan orang-orang Byzantine ataupun Roman itu tadi. Jadi komunikasi pertuturan dia bersama dengan golongan Roman ini tadi menyebabkan ada beberapa bahasa asing akan masuk ke dalam bahasa Arab, seterusnya digunakan oleh Rasulullah untuk mengarang Al-Quran. Ini yang didakwa oleh orientalis. Samalah macam kita punya penggunaan bahasa harian kita yang mungkin kadang-kadang diambil daripada bahasa asing. Sebagai contoh, orang kata almari kat belakang ni, mungkin dia kata daripada bahasa Portugis. Tuala kata, tuala pun mungkin daripada bahasa Portugis. Ataupun kerusi ni orang kata daripada bahasa Arab, maknanya asal usul dia. Jadi kita tengok kat sini, asal usul bahasa asing ada dalam bahasa Melayu. Jadi sama juga dengan bahasa Arab, dia kata ada asal usul perkataan yang asing ada dalam bahasa Arab, tiba-tiba dimasukkan dalam Al-Quran. Jadi dia kata ini tak lain tak bukan Rasulullah yang karang Al-Quran, Muhammad yang karang Al-Quran, kerana di dalamnya ada bahasa asing yang telah biasa digunakan oleh Arab ataupun Rasulullah ketika itu. Bagaimana Rasulullah dapat bahasa ini? Melalui Bilal bin Rabah, melalui penyair-penyair Arab yang biasa bertutur dengan golongan Byzantine ini tadi. Begitu juga dengan golongan-golongan kalau kita tengok yang mempunyai hubungan dengan bangsa-bangsa asing, mungkin ini adalah pintu masuk kepada bahasa asing ke dalam Al-Quran. Jadi secara umumnya kalau kita kategorikan bahawa bahasa asing ni adalah bahasa daripada bahasa, bahasa asing ni adalah punca yang menjadi punca bagaimana orientalis menuduh Rasulullah itu mengarang Al-Quran. Jadi bagaimana para ulama berinteraksi dengan pandangan sedemikian, bagaimana ulama menjawab isu-isu sedemikian. Jadi yang ni kita tengok kalau dalam buku ini kita ada ceritakan tentang beberapa perkataan yang dilihat asing. Sebagai contoh perkataan Al-Kawthar. Perkataan Al-Kawthar ni dianggap sebagai Hapax Legomenon. Hapax Legomenon ni maksudnya hanya sekali sahaja yang disebut dalam satu karya, maknanya dalam satu literature.
Dalam Quran tu perkataan Al-Kautsar hanya disebut sekali sahaja dan dia diterjemahkan dengan pelbagai tafsiran. Yang perkataan Al-Kautsar ini dilihat mempunyai maksud ataupun mempunyai tafsiran yang berbeza-beza dalam kalangan ulama, seakan-akan maksudnya itu adalah tidak jelas, ianya berkemungkinan berasal daripada perkataan asing. Inilah yang dinyatakan sendiri oleh Christopher Luxemburg. Christopher Luxemburg. Kalau kita tengok, dia kata Gilio. Kita dah bincang sebelum ni tentang Gilio. Gilio menyatakan, dia kata sebenarnya kesamaran perkataan Al-Kautsar ini diakui ataupun menjadi perbincangan dalam kalangan ulama Islam sendiri. Sebagai contoh, dia kata Gilio stated that Al-Qurtubi himself recorded 17 different interpretations for this word. Dia kata Gilio kata sekurang-kurangnya Imam Qurtubi kata perkataan Al-Kautsar ini mempunyai 17 maksud yang berbeza, interpretation, penafsiran yang berbeza. Ini menunjukkan dia seakan-akan maknanya samar dalam kalangan orang Arab sendiri. Seakan-akan begitu. Jadi apa yang jalan alternatif yang cuba dibawa oleh orientalis, sebagai contoh Christopher Luxemburg, dia cuba applying Syro ataupun Syro-Aramaic reading. Dia cuba baca dalam bacaan Syriac ataupun Syriac-Aramaic reading ni, dan dia kata maksudnya lebih tepat, yang mana perkataan Al-Kautsar ni diterjemahkan sebagai konstansi, secara konstan, secara lurus ataupun secara terus begitu, berbanding dengan terjemahan kita sebelum ni. Al-Kautsar ini adalah sungai daripada syurga ataupun telaga ataupun nikmat yang banyak dan sebagainya. Dia kata alangkah lebih baik. Dia kata the word Kautsar, which was commonly translated as a river in heaven, now carries the meaning consistency, secara berterusan, lurus dan sebagainya. Ini cadangan daripada Luxemburg yang dia merasakan sebenarnya perkataan ini berasal daripada perkataan asing. Begitu juga dengan perkataan Ar-Raqim, War-Raqim kanu min ayatina ajaba, kan dalam suratul Kahfi ini pun dia kata perkataan ini diperselisihkan oleh ulama sehingga berbelas-belas pandangan. Kalau kita tengok di sini, Reynolds sebagai contoh, dia katakan ini juga some interpreted it as a book, and other believe that it refer to inscription or law, stone or numbers and anything lah, yang dia kata memang sebenarnya mungkin orang Islam sendiri tak jelas tentang maksud dia, dan mungkin sebenarnya dia bukan berasal daripada perkataan Arab pun, dia mungkin berasal daripada perkataan asing. Inilah yang kita bincangkan dalam bab yang kelima daripada buku ini, mengenai tentang kesamaran bahasa Al-Quran. Adakah Al-Quran ini meminjam perkataan asing? Adakah Rasulullah yang mengarang Al-Quran sehingga dia meletakkan perkataan asing di dalam Al-Quran? Ataupun apakah sebenarnya perkataan asing telah masuk, menyelinap, menyusup dalam Al-Quran? Jadi kita nak tengok bagaimana para ulama menyelesaikan ataupun memberikan pandangan mereka dalam isu ini, apakah ada perkataan asing dalam Quran ataupun tidak. Perkara ini disebutkan dalam muka surat yang ke-96 buku teks orientalis kita ini, Orientalism and the Quran, Prolegomena. Yang ini kita dapati para ulama berbeza pandangan tentang apa yang dikatakan perkataan asing dalam Al-Quran. Yang pertamanya, in the 3rd century, iaitu Abu Ubaidah had started to give response on accusation regarding the existence of foreign words in the Quran. Pada pandangannya, his statement expressed his total rejection on the availability of foreign words in the Muslim Holy Book. Yang ini pandangan Abu Ubaid. Imam Abu Ubaid menyatakan daripada kurun yang ketiga ini. Sorry, bukan Abu Ubaid Al-Qasim ibn As-Salam, Abu Ubaidah. Saya minta maaf, saya salah baca. Abu Ubaidah yang disebutkan Ma'mar bin Musanna menyebutkan dalam kitabnya Majazul Quran, menyatakan pada pandangan dia menolak secara total kewujudan, the availability, kewujudan keadaan perkataan asing di dalam Al-Quran ini sendiri, kerana pada dia tidak mungkin, dia kata according to him the Quran has physically been presented to mankind in clear understandable Arabic language bilisanin Arabiyyin mubin. Macam kita sebutkan tadi, macam ayat Quran sebutkan tadi, Al-Quran ini dipersembahkan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi pada pandangan dia sebenarnya tidak ada perkataan asing di dalam Al-Quran. Ini pandangan menurut Al-Imam Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna ini tadi. Yang kedua,
Pandangan yang kedua dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i, yang mana pandangan dia adalah similar sebenarnya dengan pandangan daripada Abu Ubaidah. Cumanya Abu Ubaidah, he did not bring into discussion of the issue of blasphemy tadi. Maknanya dia tidak membawa pandangan yang begitu keras sampai boleh menyebabkan seseorang tu boleh jatuh kepada kekufuran sekiranya dia percaya ada perkataan asing dalam Quran. Maknanya mungkin pandangan yang pertama tadi, in fact he stressed that whoever said that he or she had stated something so negatively intense. Pandangan pertama tadi, Abu Ubaidah, dia menolak keseluruhan idea yang menyatakan ada perkataan asing di dalam Al-Quran. Sehingga dia boleh membawa kepada kekufuran pada pandangannya sekiranya ada seseorang berani mendakwa sedemikian. Manakala pandangan yang kedua, pandangan Al-Imam Syafi'i, beliau berpandangan memang tidak ada perkataan asing di dalam Al-Quran, tetapi tidaklah sampai kepada perkara yang melibatkan isu akidah sahaja. Isu akidah. Al-Syafi'i try to provide rational explanation. Dia cuba memberikan rational explanation mengenai tentang perkara ini, yang mana there was not even one Arab that was proficient in his mother tongue than Prophet Muhammad himself. Dia kata tidak ada orang yang lebih fasih dalam bahasa Arab seperti Rasulullah. Jadi bagaimana mungkin Rasulullah itu menggunakan perkataan asing? Mungkin perkataan yang ada dalam Quran tu orang lain tak tahu. Ini pada pandangan dia. Dia kata perhaps one tribe did not know one word but the same word was understood by the other tribes. Mungkin kabilah ni tak tahu, tapi kabilah ni tahu. Sebenarnya dia bukan perkataan asing pun. Dia memang perkataan Arab. Cuma kabilah-kabilah ataupun tribe yang tertentu ni tak tahu sahaja. Jadi ini pandangan yang kedua. Al-Imam Syafi'i menolak kewujudan perkataan asing di dalam Al-Quran. Pada dia tidak ada perkataan asing dalam Al-Quran. Berbanding dengan idea orientalis yang kita bincangkan awal tu tadi. Memang ada perkataan asing dalam Al-Quran. Sehingga dia membawa kepada kesimpulan sebenarnya Rasulullah yang tulis Al-Quran kerana dia biasa dengan bahasa asing dan sebagainya. Pandangan yang kedua ni, Al-Imam Syafi'i menolak tidak ada perkataan asing di dalam Al-Quran. Pandangan yang ketiga dinyatakan pula oleh Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam. Ini kita biasa dengar. Seorang tokoh yang popular juga, yang mana dia mengarang kitab mengenai tentang Al-Quran itu sendiri. Pandangan dia dinyatakan, disampaikan sebenarnya oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Muhadzab fima waqa'a fil Quran minal mu'arrab. Yang Al-Imam Suyuti ceritakan tentang pandangan Al-Qasim ibn Sallam. Dia kata sebenarnya Al-Qasim ibn Sallam berpandangan his preference towards the notion that there are non-Arabic words in the Quran. Ini lain sedikit. Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam berpandangan mungkin ada perkataan asing di dalam Al-Quran. However, such words had gone through the process of assimilation. Bagaimanapun perkataan-perkataan yang dilihat asing tu, sebenarnya dia dah melalui proses asimilasi sehingga dia menyerap masuk ke dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, saya sebutkan tadi kerusi ni tadi. Kerusi ni tadi mungkin asalnya adalah bahasa Arab. Kan? Kerusi ni mungkin asalnya adalah bahasa Arab. Almari di belakang ni mungkin asalnya bahasa Portugis. Tetapi dia dah berasimilasi dengan bahasa Melayu. Sehingga hari ni kalau kita buka kamus dewan, almari ni bahasa Melayu. Kerusi ni bahasa Melayu. Kitab ni, kitab kan bahasa Arab. Kitab ni, kitab bahasa Melayu juga. Kerana dia dah berasimilasi dengan bahasa Melayu. Begitu juga dengan bahasa asing yang kita bincangkan sebelum ni. Ada banyak perkataan asing dalam Quran. Sebenarnya bukan perkataan asing pun. Perkataan tu telah berasimilasi sehingga dia telah melalui proses Arabization. Dia kata they had gone through the process of Arabization, mu'arrab. Macam kita sebutkan tadi. Imam Suyuti ada satu kitab namanya Muhadzab fima waqa'a fil Quran minal mu'arrab ni tadi. Jadi ini pandangan yang mungkin dinyatakan ataupun dinyatakan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Dia kata ada bahasa yang dilihat bahasa perkataan asing tetapi dia telah menyelinap. Bukan menyelinap, dia dah berasimilasi. Dia dah menyerap. Dia dah menyerap masuk ke dalam bahasa Arab itu tadi. According to Michael Carter yang kita bincang pada awal buku ni, this opinion was well accepted among the Muslim scholars. They believe that even if those words might have originated from foreign languages, they have gone through the process of assimilation in Arabic language.
Macam kita sebutkan tadi, mungkin asalnya berasal daripada perkataan asing, tetapi dia telah melalui proses asimilasi in Arabic language and culture and later were accepted as Arabic language by the Arabs. Jadi ini yang kita gambarkan tadi, bagaimana sebenarnya proses asimilasi itu menyebabkan perkataan itu mungkin asalnya asing tetapi telah diterima. Jadi kalau kita kata bahasa itu dah diterima sebagai bahasa Arab, maknanya tak ada perkataan asing dalam Al-Quran. Memang semuanya telah diarabkan ataupun sebenarnya semualah bahasa Arab lah. Walaupun mungkin asalnya adalah perkataan daripada bahasa asing, tetapi dia telah melalui proses Arabization itu tadi ataupun mu'arrab ataupun Arabize itu tadi. Itu pandangan yang ketiga yang dinyatakan oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Yang mana yang keempat pula adalah pandangan yang dinyatakan oleh Al-Imam Tabari. Al-Imam Tabari daripada kurun yang keempat provided a detailed discourse in debating this issue. Dia membawakan satu pandangan yang lebih terperinci, yang mana dia merasakan sebenarnya memang ada perkataan asing di dalam Al-Quran. However, this did not deny the originality of Arab language in the Holy Quran. Bagaimanapun, walaupun ada perkataan yang asing di dalam Al-Quran, tidak menafikan keaslian bahasa dalam Al-Quran. Barangkali ianya adalah similar, coincidentally, yang mana secara coincidentnya, the same word with similar pronunciation were understood by 2 or 3 different tribes or races. Maksudnya ada satu perkataan yang dilihat asing tu tadi dalam Al-Quran. Kalau kita dalam buku ni kita bagi pelbagai contoh, tadi ada perkataan Ar-Raqim, ada perkataan Al-Kautsar, ada perkataan Qistasil Mustaqim, ada Firdaus pun dikatakan berasal dari bahasa asing. Istabraq, Yam, Maqalid, Taha pun dikatakan perkataan asing. Jadi kalau kita tengok kat sini perkataan-perkataan asing ni sebenarnya bukan bahasa mungkin bahasa asing, pandangan Imam Tabari, mungkin bahasa asing, tetapi dalam masa yang sama dia juga adalah difahami dalam bahasa Arab juga. Jadi kebetulan serentak orang Parsi memakai perkataan bustan ataupun firdaus tu tadi. Kalau kita tengok bahasa qistas ataupun firdaus ataupun istabraq tadi. Qistas digunakan dalam bahasa Rumiyah. Firdaus dalam bahasa Rumiyah ataupun Yunaniyah. Istabraq digunakan oleh Farisiyah. Jadi orang Parsi guna perkataan istabraq ni tadi. Atau Firdaus lah senang, Yunani dengan Rom guna perkataan ini. Jadi mungkin dalam masa yang sama bahasa Arab pun memahami makna yang sama. Jadi dia kata mungkin nampak macam ada perkataan asing dalam Quran, tetapi dia secara coincidentnya, secara kebetulannya serentak, Arab pun faham begitu, tribe, kabilah yang lain faham begitu, orang Parsi, Rom pun faham begitu. Jadi memang ada lah kalau macam tu, tapi tak menafikan keaslian bahasa Arab Al-Quran itu. Ini pandangan daripada Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari yang mana yang ni dia bagikan explanation tentang interpretation daripada Abu Musa Al-Ash'ari mengenai tentang perkataan kiflai ni dalam surah Al-Hadid, yang mana dia beranggapan which was said to have originated from Utopian language. Yang ni adalah berasal daripada bahasa Utopian. Tapi dalam masa yang sama Arab pun faham juga. Jadi dia seakan-akan adalah dua bahasa yang makna yang sama difahami oleh tribes, bangsa yang berbeza, races, bangsa yang berbeza ataupun kabilah yang berbeza, kumpulan kaum yang berbeza, tetapi dia tak menafikan keaslian bahasa Arab itu tadi, namun dia menunjukkan kewujudan bahasa asing dalam Al-Quran itu. Itu yang pandangan yang keempat. Pandangan yang kelima adalah pandangan yang dinyatakan oleh Al-Imam Juwayni, yang mana dia kata dia mengambil aspek daripada sosiologi, yang mana kewujudan perkataan asing ini adalah untuk menggambarkan tentang to convey suitable meaning for the message intended, untuk menggambarkan makna yang sangat sesuai dengan message yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, Quran ni dia akan menggunakan perkataan-perkataan yang luar biasa bagi gambaran tentang syurga. Jadi ada juga perkataan-perkataan yang macam silk, sutera istabraq tu tadi, yang dikatakan berasal daripada perkataan Persian, Parsi, tetapi dia memang menggambarkan ketinggian, kualiti ataupun nilai silk, sutera tu tadi, sehingga perkataan tersebut diletakkan macam orang yang biasa guna pinggan mangkuk yang mahal. Orang yang tahu mahal dia orang guna Port Marion ke orang guna apa lagi pinggan mangkuk yang berbelah-belah ribu ni.
Kalau dia perkataan tu kita just kata dalam syurga nanti ada pinggan mangkuk yang cantik, orang tak nampak sangat. Tapi kalau orang dah biasa dengar, oh ada pinggan mangkuk macam, kalau saya di UK tu Port Merian, ada Port Merian yang mahal. Oh, orang kata, oh sini harga pinggan mangkuk punya set ni RM10,000. Ataupun apa-apa lah, Corel ke, kalau kat Australia Corel ke, orang, oh ini mahal. Kalau siapa yang, orang perempuan yang tahu minat pinggan mangkuk ni, tahulah dia. Tapi saya nak gambarkan macam mana penggunaan bahasa itu sesuai dengan mesej yang ingin disampaikan. Ketinggian syurga digambarkan dengan, oh memang mahal ataupun terlalu indah, cantiknya. Luar biasanya syurga itu tadi. Ini pandangan yang dinyatakan oleh Al-Imam Juwaini. Manakala yang ketujuh, pandangan Al-Jahiz sendiri adalah menarik pada pandangan saya. Yang terakhir sekali, yang keenam, pandangan Al-Jahiz also provided an interesting idea in the discourse about language knowledge. According to him, words which come from foreign languages are able to heighten the Quran linguistic level. Sebenarnya perkataan yang nampak macam asing, bukan bahasa Arab ni, adalah memang untuk meninggikan level bahasa Arab tu tadi. Sehingga orang ingat dia bahasa asing. Sebenarnya bukan bahasa asing pun. Tapi memang ketinggian bahasa Al-Quran itu tadi. Ini pandangan-pandangan yang berbeza oleh ulama Islam tentang kewujudan perkataan asing dalam Al-Quran. Dari aspek kesamaran dia kerana ketinggian bahasa itu tadi. Ataupun ada yang kata sebenarnya dianya adalah berasal daripada bahasa asing. Kalau kita katakan dia berasal daripada bahasa asing, ulama berbagi pandangan, berbeza pandangan. Ada 6 pandangan yang berbeza yang kita telah sebutkan tadi. Ada yang menolak secara total, macam Abu Ubaidah tadi. Ada yang menolak tetapi tidaklah sampai terlalu strict pandangan mengenai tentang perkara itu, macam Al-Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Tabari punya pandangan, mungkin kebetulan sama. Sebelum Al-Tabari ada Abu Ubaidah Al-Qasim ibn Salam menerima bahasa asing tu, tapi bahasa asing tu telah diarabisasikan, telah asimilasi dalam bahasa Arab. Asimilasi ke dalam bahasa Arab. Kemudian At-Tabari kata kebetulan sama dengan bangsa asing punya bahasa. Ataupun ada yang kata memang itu menggambarkan sesuai dengan mesej yang nak disampaikan. Al-Juwaini cakap demikian. Begitu juga dengan Al-Jahiz menggambarkan itu memang menggambarkan ketinggian bahasa Arab. Ini respon ulama mengenai tentang kewujudan bahasa asing di dalam Al-Quran. Pada hakikatnya kita menerima bahawa bahasa yang telah diturunkan ini adalah bahasa Arab yang seperti mana disebutkan dalam Al-Quran, bahasa yang tulen, berasal daripada bahasa Arab, bukan dikarang oleh Rasulullah, tetapi ia menunjukkan ketinggian bahasa Al-Quran itu tadi, dan dia menggambarkan bagaimana proses-proses mungkin Arabisasi telah berlaku ataupun memang kebetulan sama dan sebagainya. Ia tidak menafikan keaslian Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Yang ini perbincangan untuk kita mengenai tentang bagaimana para ulama berbincang mengenai tentang kewujudan kesamaran bahasa dalam Al-Quran dan kewujudan bahasa asing dalam Al-Quran. Sehingga kita bertemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.